السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نصلي ونسلم على سيدنا الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, Musi, Jurujuatan Kuasa, Surau Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat sambung kuliah maghrib kita. Cuma hari ini saya tak sambung yang surah Al-Mujadalah tu sebab lupa tertinggal kitab dekat pejabat. InsyaAllah hari ini kita akan cerita tentang mukjizat Al-Quran itu sendiri. Oleh kerana kita mempelajari tafsir, maka kita juga perlu mengetahui bahawa Al-Quran ini adalah satu mukjizat yang besar di sisi umat Islam khususnya. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, bila cerita Al-Quran, Dr. Subhi Saleh telah mentarifkan Al-Quran ini ialah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan, yakni diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, bila disebut Al-Quran ni ialah kalam Allah. Kalam Allah, iaitu kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mana-mana orang yang menolak sama ada keseluruhan Al-Quran ataupun sebahagian kecil daripada ayat-ayat Al-Quran, ini bermakna dia telah menolak kata-kata Allah itu sendiri. Yang tu perlu faham. Sebab itu penolakan terhadap mana-mana dalam ayat Al-Quran tidaklah bermakna kita tolak mana-mana tok guru, mana-mana ustaz, mana-mana organisasi. Yang sepatutnya kita perlu faham, bila kita tolak mana-mana ayat Al-Quran, kita sebenarnya menolak kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut kalam Allah, kata-kata Allah, maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, saya teringat peristiwa yang berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal dalam mempertahankan Al-Quran adalah kalam Allah. Apabila pemerintah pada ketika itu terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah. Lalu fahaman Mu'tazilah ni, mereka tidak meyakini Al-Quran ni kalam Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mempertahankan bahawa Al-Quran ni kalam Allah, kata-kata Allah. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dipenjarakan dan diseksa. Ada riwayat yang menyatakan seluruh tubuh badan Imam Ahmad bin Hanbal berdarah kerana seksaan tersebut. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian. Lalu adalah ulama-ulama dia pergi jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Kata, kamu ni jangan kuat sangatlah. Sebab kalau kamu kuat sangat duk pertahankan, kamu dipenjarakan. Kalau kamu tidak kuat mempertahankan, maka kamu boleh bebas dan menyampaikan dakwah kepada orang lain. Jadi tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal ni dengan prinsip beliau yang sangat kuat. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Kata Imam Ahmad, "Idza sakatal alim tahiyatan wal jahil yajhal, famata yadhharul haq." Apabila orang alim berdiam diri kerana takut ataupun nak jaga periuk nasi,
Wal jahil yajhal, dan orang jahil dia akan berterusan dalam keadaan jahil. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal kata, famata yadhharul haq, bila nak zahirnya yang hak. Kan? Orang jahil mengharapkan orang alim menceritakan apa dia yang hak. Sebab orang jahil ni tak tahu. Dia harap orang alim cerita. Orang alim pula takut. Kan? Duk jaga periuk nasi. Maka bila nak zahir yang hak? Sebab itu Imam Ahmad, tuan-tuan, mempertahankan prinsip. Pertahankan Al-Quran ini ialah kalam Allah. Walaupun beliau diseksa dengan sebegitu teruk di dalam penjara. Tukang sebat Imam Ahmad bin Hanbal, dia tahu Imam Ahmad ni memang orang hebat, ulama hadis. Sebab Imam Ahmad ada musnad Imam Ahmad, ada kitab hadisnya. Dan lalu tukang sebat ni tanya pada Imam Ahmad, betul ke orang yang membantu orang zalim akan dicampak dalam api neraka? Kan? Tukang sebat ni tanya pada Imam Ahmad, wahai Imam, betul ke orang yang bantu orang zalim akan dicampak dalam api neraka? Kurang-kurang tukang sebat ni baik jugalah, boleh tanya kan, pada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian Imam Ahmad kata betul. Lalu tukang sebat ni kata, lalu adakah aku ini pembantu orang zalim? Lalu Imam Ahmad bin Hanbal kata, kamu ni bukan pembantu orang zalim. Lalu tukang sebat ni rasa lega sebab dia kira dia bukan pembantu orang zalim. Imam Ahmad kata, yang membantu orang zalim bukan kamu, orang yang tukang sediakan makanan untuk kamu. Orang yang sediakan pakaian untuk kamu, yang tu pembantu orang zalim. Sedangkan kamu ialah orang zalim. Dia ingat dia terlepas dah tadi. Dia ingat dia sekadar pembantu. Rupanya Imam Ahmad kata dia sendiri zalim. Jadi benar dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim kerana kamu akan dicampak ke dalam api neraka. So ulama membincangkan kecenderungan ni apa? Kecenderungan ni banyak. Kecenderungan ni banyak, tuan-tuan. Walaupun sedikit usaha membantu orang zalim sudah dikira satu kecenderungan. Kalau angkat orang zalim, telah lagi ya. Sebab itu kita ni bila kita dengar orang zalim, kita selalu buat penilaian ikut kepala otak kita. Seperti mana kita nilai orang tu baik ikut kepala otak kita. Kita nilai orang tu jahat juga ikut kepala otak kita. Sebab tu ada isteri dia kata, I rasa husband I ni baik lah. Very sporting. Dan I rasa bahagia dengan I punya husband. Dia ada isteri cakap macam tu. Kemudian orang tanya kenapa? You know, I punya husband ni tiap-tiap kali konsert dia bawa I. So, baik I kira dia. Dan I rasa bahagia. So, dua nilai di situ. Pertamanya, isteri ni rasa suami dia baik sebab bawa pergi tengok konsert. Kita masuk konsert mungkar lah ni. Bukan konsert yang dibenarkan syarak. Dia ada dua, tak semua konsert mungkar. Kemudian yang keduanya nilai bahagia. Dia rasa bahagia sebab suami dia ni bawa pergi tengok konsert mungkar ni, dia rasa bahagia. Ukuran nilai terhadap isteri ni diikut kepala otak dia, bukan nilaian agama. Kemudian dia kata, I ingat orang sebelah ni tak bahagia sebab kahwin dengan ahli masjid. I tengok konsert mana dia, suami dia husband dia tak pernah bawa dia. I rasa dia tak bahagia. So dia tolong rasa untuk orang lain. Tuan-tuan. Sebab apa? Nilaian itu ikut kepala otak dia. So kita ni nilai sesuatu perkara perlu dilibatkan dengan agama. Perlu dilibatkan dengan agama. Maka tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, sebab itu kalau kita nak nilai sesuatu, contoh kita cerita tentang kezaliman. Zalim ni,
Kita duk nampak zalim-zalim ni pergi bunuh orang. Macam perangai Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Ni Syiah ni. Duk bunuh orang. Oh, tu zalim tu. Kita duk nampak yang tu je zalim. Sebab apa? Nilaian kezaliman ikut kepala otak kita. Kalau kita ikut agama, contoh, kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran ataupun berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka zalim. Itu nilaian yang telah Allah berikan. Dan beberapa ayat yang lain lah. Cuma kita nak ambil satu contoh. Sebab kita duk nampak orang zalim ni orang bunuh orang. Orang zalim ni orang rompak hak orang. Kita nampak macam tu je. Sedangkan nilaian yang Allah berikan banyak. Antaranya bila tidak berhukum dengan hukum Allah, zalim lah. Zalim. Tak nak hukum Allah. Terang-terang kata kita tak nak undang-undang Islam ni. Terang-terang cakap. Maka zalim. So bagaimana orang yang kecenderungannya kepada orang zalim? Allah jelaskan tadi kita baca dah, wala tarkanu ilal ladzi fatamassakumun nar. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, kamu akan dicampak dalam api neraka. Kecenderungan terhadap orang zalim. Dah tahu dah orang tu tak nak dengan undang-undang Allah ni, kita cenderung lagi pada orang tu. Tuan-tuan, kita membantu orang zalim. Kita cenderung kepada orang zalim. Baik, tuan-tuan dan puan dan mak sekalian. Kemudian bila disebut tentang Imam Ahmad mempertahankan kalam Allah, kata-kata Allah ni. Sebab itu kita perlu ketahui bahawa Al-Quran ini dia adalah kalam Allah, kata-kata Allah. Yang ni kena pegang betul-betul. Sebab ramai orang yang dia ingat apa yang disebut dalam Al-Quran ni dia boleh ikut suka dia je. Boleh nak ambil dan boleh tidak ambil. Sedangkan itu kata-kata Allah. Al-Quran ni dia tak perlu tolak keseluruhannya. Cukup sebahagian kecil ayat Al-Quran kita tak nak terima boleh menyebabkan kita kafir. Tuan. Sebab itu dalam soal keyakinan tuan-tuan, dia ada yakin, dia ada zan, dia ada syak, dia ada waham. Dalam bab akidah, tuan-tuan, bab akidah dan bab fiqh, dia dua perkara yang berbeza. Kalau bab akidah, dia yakin ni 100%. Kalau zan ni, dia bawah pada 100%. Kalau syak, ni istilah kalau kita belajar tuan-tuan, istilah. Kalau syak ni 50-50. Dia syak. Ada tak ada, dia syak. 50-50. Kalau waham, dia bawah pada syak, bawah pada 50-50. Okay. Dalam bab akidah, kita mesti sampai ke peringkat yakin. Kalau masuk zan je, tidak diterima akidah yang begitu. Contoh kita kata, aku bukan tak percaya ke Allah Ta'ala ni. 99.9% aku percaya. 0.1% je aku ragu-ragu. Tuan-tuan, dia tak boleh macam tu. Sebab dalam akidah ni dia mesti 100%. Mesti 100%. Bab akidah. Al-Quran ni bukan aku tak percaya semua. Adalah 2-3 ayat je aku ragu-ragu. Tuan. Ini boleh menyebabkan kita kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama agak rukun iman. Aku kan tak percaya 6 ku, satu je aku tak percaya. Tuan, boleh menyebabkan akidah kita gugur. Ini soal keyakinan ataupun bab akidah. Tapi dalam bab fiqh, zan tadi ni boleh diterima pakai. Kan? Zan tadi ni boleh diterima pakai. Saya sebut yang tadi, yakin ni 100%, zan ni dia tak sampai ke yakin ni. Kan? Dia bawah pada 100%. Contoh kita masuk dalam salat. Kita masbuk. Kita masuk-masuk selalu kita dengar isu ni kan. Dia ragu-ragu. Aku ni 2 ke 3? 2 ke 3? Dia ragu-ragu. Dia syak.
Kalau dia syak tuan-tuan, kalau dia syak, maka kalau dia syak, dia kena ambil yang sedikit, iaitu 2. Tapi kalau dia dhan, aku berat belah 3 ni, aku rasa aku belah 3 tadi ni. Aku ingat lagi masa masuk tadi ni aku 3. Dia boleh diterima pakai yang dhan tadi ni. Sebab dia lebih berat kepada 3. Dhan. Tu bab fiqh boleh diterima pakai bab dhan. Tapi bab akidah dia tak boleh. Dia kena 100%. Kena 100%. Baik. Tuan-tuan, puan-puan dan mak sekalian, bila disebut kalam Allah ini, kata-kata Allah, keseluruhan Al-Quran ni adalah kata-kata Allah. Mana-mana ayat yang kita tolak, ini bermakna kita tolak di antara kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita setuju, kita tak, mana boleh tak setuju tuan-tuan, kata-kata Allah. Tuan-tuan, kita tidak boleh untuk tidak bersetuju dengan kata-kata Allah. Sebab itu, saya bila sebut kata-kata Allah ini, saya suka untuk buat perbandingan dengan undang-undang Islam. Buat perbandingan dengan undang-undang Islam. Sebab apa? Sebab ramai orang yang mengaku Islam, dia tolak ayat tentang undang-undang. Ayat lain dia terima. Ayat haji terima, ayat sembahyang terima, ayat puasa terima, ayat zakat terima. Ayat lain terima, tapi bab undang-undang ni tak nak terima. Soal pelaksanaan itu cerita yang kedua, boleh cerita yang ketiga. Tapi asasnya ialah mesti meyakini itulah undang-undang yang terbaik kerana datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masa belajar dulu tuan-tuan, sebab bab undang-undang ni dia ada dalam fiqhul jinayat ataupun fiqhul uqubat. Dia fiqh ni banyak fiqh. Tapi